Chernobyl dan Hiroshima adalah dua tempat yang mengalami bencana nuklear yang terbesar dalam sejarah manusia. Cuma terdapat satu benda yang sangat pelik bila kita bandingkan antara kedua-dua tempat ini. Chernobyl sekarang merupakan bandar usang terbiar. Ia ditinggalkan sepenuhnya dan yang ada hanyalah sisa tamadun yang pernah merasai hiruk pikuk penduduknya. Taman permainannya tak ada, kanak-kanak hospitalnya tak ada pesakit dan kawasan perumahannya tak ada penghuni. Puluhan tahun setelah insiden nuklear itu berlaku, Chernobyl menjadi bandar berhantu sampai sekarang. Tapi sangat-sangat berbeza dengan Hiroshima. Walaupun bandar ini dulunya pernah hancur dan racun radioaktif pernah meracuni belasan ribu orang, tapi kini ia adalah satu bandar yang sangat-sangat maju, yang sangat meriah dan sangat padat penduduk. Dan tak tahulah, tapi rasanya lah orang Jepun kat Hiroshima tu, diorang ni tak adalah kena keracunan radiasi ke apa kan? Kan diorang tak kena kan? Okey, tak boleh buat lawak merepek sangat bila cerita pasal tragedi dunia, ya tak? Tapi kenapa macam tu? Apa beza dengan insiden yang menimpa kedua-dua bandar ni? Pertama sekali, ialah kita kena tengoklah apa sebenarnya yang berlaku kepada kedua-dua bandar tersebut. Ya dah pasti kedua-dua tempat itu mengalami bencana nuklear, ada radiasi something. Tapi hakikatnya satu tempat mengalami bom nuklear dan satu tempat lagi mengalami kemalangan reaktor nuklear. Hiroshima dibom oleh bom nuklear milik Amerika Syarikat. Satu-satunya jenayah senjata bom nuklear dalam sejarah manusia setakat inilah. Harap-harap tak ada lagi lepas ni. Sedangkan Chernobyl, teras reaktor loji jana kuasa nuklearnya mengalami kegagalan. Letupan akibat jatuhan bom Fat Man dan Little Boy. Dah mereka pun satu, kenapa letak nama macam tu? Jatuhan bom itu ke atas bandar Jepun membunuh lebih kurang 40,000 ke 50,000 orang pada hari bom dijatuhkan. Anggaran meletakkan 140,000 orang yang mati berbulan-bulan selepas itu kesan langsung daripada radiasi. Bertahun-tahun selepas itu, banyak antara mereka yang terselamat. Golongan ini dipanggil Hibakusha yang kemudian mengalami pelbagai kesakitan akibat radiasi seperti mengidap leukemia, kanser, wanita mengandung, sangat ramai yang mengalami keguguran. Jadi pada awal pengeboman itu akibat kesan daripada radiasi, bandar Hiroshima menjadi bandar berhantu yang tak dapat didiami. Macam mana pula dengan Chernobyl? Chernobyl ni pula dia bukan berlaku sebab perang. Tak ada siapa yang pergi serang siapa-siapa. Tapi itulah akibat reaktor loji nuklear yang bermasalah dan tiba-tiba meletup. Dia meletup gitu je tak apa lagi. Tapi masalah besarnya, letupan dia turut melepaskan bahan pencemar radiasi yang sangat-sangat berbahaya kepada atmosfera. Dia macam mulut raksasa yang keluar dari tanah yang melepaskan racun yang berterbangan di seluruh alam sekitar. Dek, sebab mulut dia busuk. Cuma bezanya kalau mulut busuk, korang boleh kesan, korang boleh bau dan korang boleh lari jauh-jauh daripada mamat tu. Radiasi yang dilepaskan pula tak boleh dilihat dan dikesan dengan mata kasar. Dan bila korang terkena racun radiasi tu, korang tak rasa kesan dia secara tiba-tiba, korang tak rasa sakit dia secara langsung. Taklah tiba-tiba tangan korang tiba-tiba tukar warna jadi purple, jadi hijau ke apa
apa ke, ataupun korang tiba-tiba tumbuh nanah-nanah. Racun radiasi ni dia serang sel-sel tubuh korang. Oh tidak, cik, sel darah merah. Bila badan korang kena racun radiasi ini, ia pun menjadi gagal berfungsi dan lama-lama menyebabkan macam-macam jenis kesakitan, penyakit dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi berapa ramai yang mati disebabkan bencana Chernobyl ni? Jumlahnya sangat-sangat kontroversi. WHO kata dekat 50 orang macam tu yang mati akibat daripada kesan langsung letupan dekat loji nuklear tu. Tapi lebih kurang 4,000 orang dikatakan keseluruhan yang mati kesan daripada radiasi. Tapi kalau korang tanya orang lain, diorang kata yang mati tu belah-belah ribu orang. Ada yang kata puluh-puluh ribu, 500,000 orang mati pun ada yang kata. Dia bergantung pada siapa yang korang tanya. Kalau dia geng anti-nuklear, dia katalah dekat 500,000 orang mati. Tapi kalau dia geng pro-nuklear, dia kata taklah ramai sangat, 4,000 orang je mati. Baik, bila kita dah tahu sedikit dah tentang latar belakang, maka sekarang kerja detektif ini diteruskan. Kenapa Hiroshima tak jadi kubur radioaktif macam Chernobyl? Kenapa sebenarnya? Pertama sekali, selama ni kita ingat bom yang jatuh ke atas Hiroshima tu, dia jatuh kena dekat tanah, lepas tu barulah dia meletup kan? Tapi sebenarnya tak. Bom itu meletup tinggi di atas tanah. Lebih kurang 1 kilometer tinggi dia daripada bandar. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan kemusnahan. Tapi kesannya juga adalah tahap radiasi kesan daripada pancaran bom nuklear itu kurang. Serpihan-serpihan partikel kesan letupan bom tak sempat melekat pada mana-mana objek. Jadi diorang mereput di udara dan dalam satu hari, sebilangan besar radiasi daripada bom itu terlepas, terurai dan tak terpalit pada alam sekitar pada jangka panjang. Ini berbeza dengan Chernobyl di mana letupan dia kecil je. Cuma ia berlaku sangat-sangat dekat dengan tanah. Ia memuntahkan ratusan kali ganda bahan radioaktif ke atmosfera dan alam sekitar. Tak cukup dengan tu, serpihan-serpihan bahan radioaktif pun dia terpelanting dan melekat di kawasan-kawasan berdekatan. Chernobyl ni dia macam bom, tapi dia jenis bom yang kotor. Dia macam korang pergi main perang dalam air dengan budak kampung, tapi ada budak darjah 3 Daniel ni, dia pergi isi galon dia dengan air longkang busuk. Lepas tu dia campur kena dekat kau. Sakit tu memang hidup dia sakitnya, tapi busuknya terpalit semua orang lain daripada engkau. Dan bukan setakat busuk, dia menyebabkan engkau jatuh demam pada esok hari selama 3 hari. Kuang asam punya Daniel. Ingat aku lupa. Daniel. Lagi satu sebabnya adalah bila kita tengok pada reka bentuk penciptaan bom nuklear, ia direka untuk memaksimumkan tenaga yang dilepaskan kesan daripada reaksi berantai pada uranium. Bahan bakar bom nuklear iaitu uranium perlu dipecahkan secepat mungkin. Dan menariknya, reaksi letupan ini sebenarnya tak memerlukan jumlah uranium yang terlampau banyak. 1 kilogram uranium 235 je dah cukup untuk menghasilkan letupan sekuat 17 kilotan TNT. Bom yang dijatuhkan ke atas Hiroshima itu sendiri mengandungi lebih kurang 64 kilogram bahan kandungan uranium. Lebih kurang sama berat dengan kakak bujang korang tu. Sedangkan reaktor jana kuasa nuklear memerlukan jumlah uranium yang lagi banyak. Chernobyl pernah memiliki lebih kurang 180 tan bahan bakar nuklear. Dan lagi satu sebab adalah berbeza dengan letupan bom nuklear, reaktor jana kuasa tenaga nuklear, dia menghasilkan sisa-sisa radioaktif.
radioaktif. Sisa radioaktif ini sangat bahaya dan sangat tinggi tahapnya yang korang tak nak buat jadi baja bagi makan dekat ayam korang. Kecuali kalau korang nak ayam korang jadi mutant yang cool lah. Proses yang sangat teliti perlu dibuat untuk mengendalikan bahan sisa radioaktif supaya ia boleh selamat dibuang. Kita kena rawat sisa-sisa radioaktif ni molek-molek dulu sebelum kita boleh telangkupkan dia, masukkan dalam bekas untuk kita buang pun. Dan nak buang tu kita tak boleh buang sekali je, kita kena simpan dia beratus-ratus meter dalam bawah tanah. Dan harapnya tak adalah berlaku kebocoran ke apa tak. Kalau bocor bukan kita yang fikir, anak-anak generasi baru yang mana-mana lah korang handle sendiri. Jadi bila kita bayangkan bila Chernobyl tu dia meletup, dia pergi lepas dan muntahkan sekali taik-taik radioaktif ini. Oh, patutlah kenapa Chernobyl masih lagi menjadi bandar berhantu radioaktif macam sekarang. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap perbezaan antara insiden yang berlaku ke atas Hiroshima dan kenapa dia beza sangat dengan Chernobyl. Hiroshima ni kita boleh duduk lagi dan sangat-sangat meriah. Chernobyl ni jadi bandar berhantu. Jadi apa pandangan anda tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.